Okey, alhamdulillah. So tajuk kita pada malam ni pada malam ni kita nak bincangkan tajuk bahagian ulumul hadis, iaitu hadis riwayah dan dirayah. Okey, semua orang boleh pergi ke ustaz punya paparan Muhammad Helmi bin Hamid, awak boleh tekan pin kat situ untuk besarkan paparan tersebut. Okey, ulumul hadis. Hadis riwayah dan hadis dirayah. Apa dia kan? Kalau ada yang tak jelas nanti boleh terus tanya Okey, hadis riwayah. Hadis riwayah ni, dia kalau dari segi bahasa berasal dari perkataan rawa yarwi. So awak ingat perkataan tu. Rawa yarwi. Rawa yarwi. Maksud dia ialah memindahkan sesuatu berita, hikayat ataupun kisah. Okey, itu segi bahasa, mudah ajalah. Dari segi istilah, Muhammad Ajjaj Al-Khatib, ini nama orang seorang sarjana hadis kontemporari. Dia mendefinisikan ilmu hadis riwayah ni, dia kata ilmu hadis riwayah ni adalah ilmu mengkaji tentang periwayatan perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, secara khusus sama ada perkataan, perbuatan, takrir, sifat, akhlak dengan cara yang teliti dan terperinci. Okay, dalam SPM, bila soalan tanya, jelaskan pengertian hadis riwayah. Soalan macam tu kan. Markah dia 2. Jadi awak kena bagi dari segi istilah. Bagi dari segi istilah, tapi tak perlu bagi tahu nama Muhammad Ajjaj Al-Khatib tu. Dan kita nak ambil daripada mana? Kita ambil daripada perkataan mengkaji. Boleh tengok kat situ. Mengkaji Ambil daripada perkataan mengkaji. Kemudian apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari segi perkataan, perbuatan, takrir, sifat, akhlak dengan teliti dan terperinci. Kalau awak perasan, maksud dia ni hampir sama dengan maksud apa? Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Dia hampir sama dengan maksud apa? Siapa tahu? Tahu ke tak tahu? Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Dia hampir sama dengan maksud hadis. Kan hadis kan maksudnya ialah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Sama ada dari segi perkataan, perbuatan, takrir, sifat. Jadi itu benda yang sama, cuma kita tambah perkataan mengkaji. Dan kat ujung tu tambah perkataan secara terperinci. Itu hadis riwayah. Okay, so hadis riwayah ni dia cerita pasal riwayat. Kalau hadis tu sandar pada Nabi, itu namanya hadis riwayat lah maksudnya. Nak tengok daripada siapa, an Abu Hurairah, an Umar, an Osman, an Nabi. Itu namanya ilmu hadis riwayah. Okay, so awak jelas ke hadis riwayah ni maksud dia? Kalau jelas, awak tekan high five lah. Kalau tak jelas, boleh tanya sekarang. Okay, alright. Itu maksud hadis riwayah. Okay, kita pergi yang seterusnya. Okay, tengok kat sini. Ini dalam buku tak ada. Ini Ustaz buat sendiri Dia punya ni. Dia punya contoh dia ni. Dekat sini kalau awak tengok, ada perkataan Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila ada perkataan Ani bin Abbas, daripada Abbas, qala an-nabiy, maka hadis ni dinamakan hadis riwayat sebab ada orang yang meriwayatkannya yang bernama Ibnu Abbas. Sebab tu hadis ni dinamakan hadis riwayah. Dia kaji hadis. Daripada riwayah ni, kita akan tahu sama ada dia tu mutawatir ke atau ahad. Biasanya dia jadi macam tu lah. Kalau dia mutawatir, maksudnya bilangannya berapa? Siapa boleh bagi jawapan kat Ustaz? Kalau mutawatir, maksud bilangannya berapa? Kalau hadis tu mutawatir, maksudnya berapa? Ramai ni kan, ada 56 orang, takkan tak tahu kot. 5.
Okey, ada yang kata 5. Ada 4, 5, lagi 40, 20. 40, 20. Okey. Kalau kurang jadi hadis ahad lah. 3, 2, 1 kan. Alright. Jadi itulah hadis riwayah. Jadi ini contoh dia. Jadi nak tahu, hadis riwayah ni kita nak tahu ni kata-kata siapa. Rasulullah ke, sahabat ke, tabi'in ke. Dengan riwayat tu kita boleh tahu ini siapa yang meriwayatkan dia. Jadi itulah dia. Proses ni namanya ilmu hadis riwayah. Tu dia. Ada apa-apa nak tanya pasal hadis riwayah? Mungkin tak jelas ke? Dia maksud dia sama macam maksud hadis. Hadis riwayah ni. Sama. Okay, nama lain dia. Apa nama lain dia? Okay, ni nama lain dia. Okay, cuba bacakan. Arman. Apa nama lain dia, Arman? Ilmu hadis riwayat. Nama lain dia. As-Sunnah. As-Sunnah. Okay, As-Sunnah. As-Sunnah tu nama lain dia lah. Okay, lagi? Apa nama lain dia? Al-Khabar. Al-Khabar. Satu lagi? Al-Athar. Al-Athar. Jadi ini semua nama dia yang sama lah. Kalau orang sebut, jom kita ikut sunnah Nabi, maksudnya hadis riwayah lah tu. Al-Khabar, jom kita belajar khabar. Jom kita baca maksurat. Jom kita Al-Athar. Maksudnya itu nama dia yang sama. Okay, jadi dalam masa hanya lebih kurang 1 minit, cuba awak hafal apa maksud hadis riwayah dari segi istilah. Dari segi istilah, mengkaji perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus dari sudut perkataan, perbuatan, takrir, sifat, akhlak secara terperinci. 1 minit 1 minit. Nanti kita pilih siapa kita nak pilih kan. Tengok siapa yang kita nak pilih sekejap lagi. Tapi itulah, mengajar tak nampak muka murid ni dia kurang, orang kata apa, kurang shock, kurang feel lah kan. Tapi nak suruh buka kamera kesian pula kan. Kat rumah tak pakai tudung kan. Ada lagi 30 saat ada lagi 30 saat. Apa maksud hadis riwayah? Kita alang-alang kita belajar ni biar kita nak belajar tu kita faham betul-betul apa kita belajar. Kita tak nak buang masa sejam ni sia-sia saja kan. Okey, lagi 10 saat lagi. 10 saat saja lagi. Alright. Kali ni kita nak pilih nama lah. Kita pilih nama Kita pilih nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang terpilih? Okey, yang terpilih ialah Nur Fatin Fariha. Ada Fatin? Fatin ada Fatin? Ada Ustaz. Okey, Fatin. Apa maksud hadis riwayah dari segi istilah Fatin? Mengkaji tentang periwayatan Yang disandarkan? yang disandarkan kepada Nabi Muhammad secara khusus. Dari segi? Dari segi perbuatan, takrir, sifat dan akhlak dengan cara yang teliti dan terperinci. Cuba tertinggal satu je tadi. Siapa tahu dia tertinggal apa tadi? Siapa tahu? Perkataan. Perkataan tadi tertinggal kan. Okey, kita minta lagi seorang lagi lah, wakil daripada pelajar lelaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Luqman. Luqman. Okey, Luqman. Terus left ke dia? Di bawah Luqman namanya Syafiq Zil Kamal kat sini. Okey, Syafiq Zil Kamal. Apa maksud hadis riwayah tadi Syafiq Zil Kamal? Ya Ustaz. Okay, maksud hadis riwayah tadi? Mengkaji tentang perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus sama ada dengan perkataan, perbuatan, takrir, sifat dan akhlak dengan cara yang teliti dan terperinci. Masya Allah. Itu tengok nota ke hafal? Dua-dua.
Dua-dua. Okey, tapi maksudnya susah tak nak hafal? Boleh. Boleh kan? Tak susah kan? Okey. So sekarang ni kita nak tanya pula nama. Nama lain bagi apa kata apa? Bagi hadis riwayah ni. Okey, nama lain dia. Kita minta Nur. Bila Nur Nur Alia Bashirah. Apa nama lain dia Alia Bashirah? Selain pada hadis riwayah, apa nama lain dia? Al-Sunnah. Apa? Asun? Al-Sunnah. As-Sunnah. Lagi? Sunnah. Okey. Fauzan, apa lagi Fauzan? As-Sunnah. Al-Khabar dengan Al-Asar. Oh, dia dah jawab habis dah. Okey. As-Sunnah, Al-Khabar, Al-Athar. Okey, alhamdulillah. So itulah dia ilmu hadis riwayah. Alright. Kita pergi pula hadis dirayah. Okey, dirayah ni apa kan? Biasanya kita akan tengok dari segi bahasa, dia berasal dari perkataan apa kan? Dia berasal dari perkataan dara. Dara yadri. Dara yadri maksud mengetahui. Kita nak tahulah. Kita nak tahu. Dari segi istilah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi dalam exam tak payah sebut nama Ibnu Hajar Al-Asqalani ni, tak payah sebut pun tak apa. Hadis dirayah ialah ilmu, kita ambil daripada perkataan ilmu. Ilmu untuk tahu. Boleh ubah perkataan tu. Ilmu untuk tahu keadaan sanad dan matan. Ilmu kita nak tahu keadaan sanad dan matan tu diterima atau ditolak. Diterima atau ditolak. Sebab dalam sebuah hadis, dia ada sanad, dia mesti ada matan. Macam tu juga macam kereta lah. Bila kereta, mesti ada tayar, mesti ada enjin. Jadi hadis ni, mesti ada sanad, mesti ada matan. Hadis dirayah, ilmu nak tahu sanad dengan matan ni boleh terima tak? Macam mana kita nak kaji dia tu? Ni, mengetahui keadaan sanad dan matan. Sanad, kita tengok sanad tu dia bermula daripada Ani bin Abbas. Qala an-nabiyyu, itu sanad dia. Matan dia ni'matani maghbunun, lepas qala nabiyyu tu. Okey. Jadi sanad ni kita nak tahu. Hadis dirayah ni kita nak tahu sanad dan matan ni diterima atau ditolak. Itu satu hal lah. Satu lagi kita nak faham hadis ni cerita pasal apa sebenarnya. Itu juga perbahasan ilmu hadis dirayah. Okay, contoh hadis kat sini. An Sufyan, an A'mash, an Umarah, an Ammah, an Aisyah, an Nabi. Dekat sini, sanadnya ialah yang ada perkataan an. Maksudnya hadis ni diterima. Orangnya diterima mula-mula. Okey, diterima daripada Sufyan. Sufyan dapat daripada A'mash, A'mash dapat daripada Umarah, dapat daripada Ammah, dapat daripada Aisyah, Aisyah dapat daripada Rasulullah. Jadi ilmu hadis dirayah ni dia nak kaji sanad ni betul ke ada orang ni. Nak kaji sanad. Dan lepas kaji sanad, nak kaji pula matan. Matan tu ialah teks hadis. Dalam ni teks dia innal auladakum min kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Matan ni betul ke salah? Betul ke boleh diterima ke atau tak boleh diterima? Jadi hadis dirayah ni dia kaji dekat sanad, dia kaji dekat matan. Boleh terima ataupun tak boleh terima. Itulah dia hadis dirayah. Itulah hadis dirayah. So, dalam masa 1 minit, cuba hafal maksud hadis dirayah dari segi istilah. 1 minit. Faham ke maksud hadis dirayah ni? Kalau faham, bagi high five sikit. Okey. Kalau siapa yang tak faham, tanya jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Okey, so ramai yang faham, insya-Allah boleh jelas lah tu. Okey. Alright.
So kita nak pilih. Kita nak pilih. Siapa kita nak pilih? Kita nak pilih muka surat berapa Ustaz? Dia ni dekat PDF kalau tak silap muka surat 87. Ini buku teks form 4. Buku teks form 4. Kita hari ni bincang buku teks form 4 bahagian ulumul hadis. Okey, kita nak minta murid yang bernama siapa ni yang nama ni? Nur Natasha Adira, ada? Ada Ustaz. Okey, hadis dirayah ni ilmu apa hadis dirayah ni? Maksud Maksud dia. Hadis dirayah maksud ilmu untuk tahu keadaan sanad dan matan diterima atau ditolak. Diterima atau ditolak? Tolak. Okey. Contoh macam ni lah. Ada orang cakap kat kita, besok sekolah cuti. Orang tu didengar daripada jiran. Jiran dengar daripada jiran dia. Itu sanad. Jadi kita kaji. Boleh percaya ke? Dia tu orang macam mana? Kemudian betul ke besok cuti? Itulah hadis dirayah. Dia kaji sumber tu, dapat dari mana dia kaji. Kemudian dia kaji apa yang dikatakan tu. Okay, so itulah hadis dirayah. Mudah-mudahan bermanfaat lah kan. Awak boleh jelas kat situ. Kat sini kan. Ini contoh Ustaz masukkan satu hadis kat sini. Alright. Dia mesti ada nama lain juga. Ni proses dia lah. Okay, nama lain dia ialah mustalah hadis. Kalau awak tengok buku ni. Ni. Apa ke kabur sikit. Kabur kan. Okey. Ini buku ni dia tulis mustalah hadis. Bila buku mustalah hadis, maksudnya buku ni dia cerita pasal yang kita bincangkan tadi lah. Diceritakan pasal yang tadi tu. Sanad, matan ataupun nama lain dia usul hadis. Nama lain dia usul hadis ataupun ulumul hadis. Okey, dalam ketiga-tiga ni yang mana yang familiar biasa kamu dengar? Yang mana? Ulumul hadis. Ulumul hadis. Jadi kalau orang kata awak belajar apa? Saya belajar mustalah hadis. Awak? Saya ulum hadis. Benda yang sama. Macam orang kata, kamu ni siapa? Saya ni lelaki. Kamu ni siapa? Saya ni jantan. Kamu ni siapa? Saya ni kanak-kanak lelaki. Sama, semuanya orang lelaki. Itu nama lain dia. Alright. Dia kan tajuk ni, mungkin ada murid dia boleh hafal terus. Tapi mungkin ada murid dia tak hafal terus. Tapi dia boleh faham. Dan bila dia faham tu nanti, bila Ustaz upload video ni kat YouTube, awak boleh ulang lagi untuk lebih faham. Okey, sejarah. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah. Dia mesti, sejarah dia ada 3 zaman. Pertama zaman Rasulullah SAW, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in. Simple je. Dia 3 zaman sejarah dia. Kita tengok zaman Rasulullah. Dalam buku teks form 4 dia panjang. Ini Ustaz ringkaskan untuk awak faham. Untuk awak faham. Maklumat-maklumat terperinci tu awak tengok kat buku teks. Okey, zaman Rasulullah. Masa zaman Nabi Muhammad ni SAW, Nabi Muhammad dia larang para sahabat tulis hadis. Maksudnya bila Nabi bercakap ke ataupun Nabi Muhammad buat satu perkara, sahabat nampak Nabi cakap jangan tulis. Soalan exam pernah tanya, dia kata senarai jelaskan 2 faktor Nabi melarang para sahabat menulis hadis. Kenapa Nabi larang? So inilah jawapan dia. Yang pertama sebab Rasulullah bimbang Al-Quran dengan hadis tu dia bercampur. Dia takut bercampur, takut orang Arab ni dia bercampur sebab masa tu wahyu baru turun kan. Jadi takut tak boleh beza. Ini Quran ke hadis? Itu yang pertama. Yang kedua, punya apa tu? Okey, yang kedua, kemungkinan Al-Quran dan hadis ditulis dalam satu lembaran. Yang ketiga, larangan ni untuk sahabat-sahabat yang ingatan yang kuat je. Kalau kamu ni ingatan dia kuat, Nabi tak bagi dia tulis. Okey, 1, 2 dan 3 ni, ada tak yang tak jelas?
Jelas Ustaz. Jelas Lembaran tu awak tahu ke lembaran tu apa? Tak Ustaz. Okey, lembaran tu macam ni. Ni kertas. Nabi tak bagi salin sebab Nabi dia bimbang, takut kat atas ni tulis ayat Quran, dekat bawah ni tulis hadis. Jadi takut dalam satu muka surat ni nanti kalau orang lain jumpa dia ingatkan ni semua Quran. Padahal ada hadis, ada Quran. Sebab tu Nabi larang. Sebab tu Nabi larang. Sebab takut ditulis dalam satu lembaran. Tapi ada juga Nabi benarkan. Nabi benarkan ni sebab Nabi benarkan kalau waktu tu wahyu tak turun lagi. Sebab wahyu ni dia bukan turun hari-hari. Dia ada turun waktu-waktu tertentu. Kadang-kadang hari ni turun, 40 hari baru turun lagi wahyu. Sebab wahyu Quran ni dia turun ada sebab, asbabun nuzul, ada peristiwa. Dengan peristiwa tu akan ada ayat Quran yang turun. Jadi dalam tempoh ayat Quran yang baru tu tak turun, bolehlah kalau nak tulis. Itu syarat dia. Syarat yang kedua, boleh tulis untuk sahabat-sahabat yang mudah lupa. Kalau sahabat-sahabat ni tak kuat ingatan, Nabi kata boleh tulis. Kalau yang kuat ingatan, jangan tulis. Ni masa zaman Rasulullah. Kemudian yang ketiga, penulisan hadis mesti dalam lembaran yang berasingan. Maksudnya kalau kertas ni ataupun kulit kayu ni tulis Al-Quran, yang hadis tulis kat tempat lain. Jangan disekalikan. So inilah dia sebab-sebab Nabi larang sahabat tulis, dan kalau nak tulis juga apa syarat-syarat dia. Okay, so sekarang ni sampai ke zaman Rasulullah ni, ada tak nak tanya? Ada tak nak tanya? Setakat ni faham Ustaz. Faham Okay, simple je kan? Senang kan? Okay, sekarang kita tengok pula zaman sahabat. Okay, zaman sahabat pula. Selepas Nabi wafat, apa maksud wafat? Meninggal. Okay. Lepas Nabi wafat, sahabat-sahabat ni dia masih lagi tau. Dia belum lagi membukukan. Contoh dia macam ni. Okay, ini adalah kitab hadis. Kitab hadis yang dah dibukukan. Zaman sahabat-sahabat Nabi, mereka tak bukukan lagi. Maksudnya hadis tu ada yang ditulis tapi tak dibukukan lagi. So awak kena ingat perkataan tu. Masih tak formal lagi. Macam awak ni belajar kat sekolah tu dinamakan pembelajaran formal lah. Ini tak formal. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang pandai menulis. Ada pernah soalan keluar. Dia tanya senaraikan sahabat-sahabat Nabi yang pandai menulis. So soalan ni kalau keluar, ingat je nama-nama sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Kalau kat sini ada nama Muawiyah, Abdullah, Jabir. So tu simple je lah kan. Kemudian cara dia orang akan catat, dia akan tulis lah. Tapi dia tak bukukan tau, dia tulis. Kemudian mungkin dia mengajar ataupun mungkin dia nakkan hadis, dia pergi belajar. Dan bila dia dapat, dia riwayatkan. Kemudian dia kumpul. Tapi benda ni tak formal lagi. Tak formal ni maksudnya tak ada seorang pun dia bukukan hadis-hadis tu. Okay, tu zaman sahabat. Tu zaman sahabat Nabi. Okay, so sekarang ni sebelum kita pergi lebih jauh, Ustaz nak tanyalah yang ada dalam grup ni, ada lebih kurang 59 orang kan. Cuba bagi tahu Ustaz, kenapa Nabi larang larang sahabat-sahabat tulis hadis? Siapa nak jawab, tekan high five. Kita kena ada dua hala macam ni kan. Kena ada dua hala. Okey, Ashraf. Kenapa Nabi larang Ashraf? Kerana Nabi bimbang Al-Quran dan Al-Hadis bercampur aduk. Bercampur aduk. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa boleh beritahu Ustaz lagi? Yang kedua. Clue dia satu lembaran. Luqman. Okey, apa Luqman? Kemungkinan Al-Quran dan hadis ditulis atas satu lembaran. Betul. Takut dah satu lembaran. Kemudian terakhir sekali, Nabi larang kepada sahabat yang jenis mindanya macam mana? Ingatan dia. Huzairi. Ingatan
Ingatan yang kuat. Kalau ingatan kuat tak boleh. Okey. So, kemudian kalau nak tulis juga Nabi kata boleh, tapi dengan syarat masa tu bukan apa, proses apa. Okey, Asrawidat. Masa tu bukan proses apa, Asrawidat? Al-Quran tidak diturunkan. Ya, betul. Kemudian kalau nak tulis, kena macam mana? Kena lembaran macam mana? Siapa boleh tolong? Berasingan. Berasingan. Bagus. Kemudian satu lagi, kalau nak tulis juga, mestilah sahabat tu jenis yang macam mana ingatan dia? Mudah lupa. Mudah lupa. Mudah lupa. Alhamdulillah. So awak tanda tangan masing-masing kat rumah cakap Alhamdulillah, ya Allah, Allah mudahkan nak faham ilmu agama ni kan. Okey, Alhamdulillah. So zaman Rasulullah, ni zaman sahabat lah. Tak ada formal lagi. Okey, kita pergi tengok zaman yang terakhir, zaman tabi'in. Okey, zaman tabi'in ni, maksudnya para sahabat seorang pun dah tak ada tau. Seorang pun tak ada. Kalau ada pun maknanya tabi'in ni dia pernah jumpa lah dengan sahabat. Tabi'in ni. Zaman tabi'in ni dah mula muncul hadis palsu. Hadis palsu tu dah muncul. Hadis palsu ni maksudnya Nabi tak cakap tapi dia cakap. Contohnya orang Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Dan lagi teruk lagi, ramai pula orang yang hafal hadis ni yang mati syahid dan ada yang berpindah ke tempat lain, berhijrah ke tempat lain. Zaman tabi'in ni. Boleh ingat tak? Zaman tabi'in ni ada 3 peristiwa penting awak kena ingat. Macam mana boleh bermula pembukuan ilmu hadis riwayah ni. Dia bermuncul sebab muncul hadis palsu, kemudian orang-orang yang hafal ni ramai yang mati syahid, kemudian mereka dah mula berpindah ke tempat lain. Dalam buku panjang tau. Ini Ustaz ringkaskan je nak bagi awak faham. Nanti dalam buku tu awak kena tengok nama-nama orang tu, itu mesti kena tengok lah. Kemudian masa zaman tu ada khalifah ni nama dia Omar Abdul Aziz. Dia arahkan Abu Bakar Muhammad bin Hazam untuk buat satu jawatan kuasa kumpul hadis-hadis ni dikumpulkan. Jadi bila orang cakap, dia cakap satu hadis akan ditanya, kau dapat daripada mana? Kau dapat daripada mana? Dari mana? Itulah riwayah tadi tu. Kepentingan ilmu hadis, riwayah tadi. Okay, so kita dah ringkaskan kat situ kan. Alright, so saya nak tanyalah dalam grup ni. Masa zaman ni zaman sahabat, nak tanya zaman sahabat. Masa zaman sahabat, sahabat-sahabat Nabi ni dia dah bukukan ke belum ilmu hadis riwayah ni? Siapa nak jawab, tekan high five. Belum dibukukan. Uzairi belum lagi. Okey, belum lagi tak ada dibukukan lagi. So pembelajarannya, mereka akan tulis buku, akan tulis kat kertas, kemudian mereka akan mengajar ataupun mereka akan belajar, mengajar orang lain, macam itulah kan. Okey, zaman tabi'in kita dah selesaikan. Sekarang kita tengok sejarah perkembangan ilmu hadis dirayah pula. Okey. Ilmu hadis dirayah ni, dia tak jauh beza dengan riwayah, sejarah peristiwa dia. Sebab tu kat sini dia combinekan sekali dua, zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat. Masa Nabi hidup, senanglah. Kalau ada satu hadis tu tak faham, terus tanya kat Nabi. Tapi bila Rasulullah tu dah wafat, sahabat-sahabat ni, dia dah mula berhati-hati. Kalau dia dengar sesuatu hadis tu, ataupun dia dapat suatu hadis tu, mereka akan terima, akan hafal dengan penuh teliti. Ni hadis dirayah. Masa Nabi hidup, tak ada masalah. Sebab bila tak tahu, terus tanya Rasulullah. Sumbernya Rasulullah. Bila Rasulullah dah wafat, sesiapa nak cakap pasal satu hadis yang Nabi pernah cakap, Nabi pernah buat, sahabat-sahabat akan kaji dengan teliti, dengan cermat. Dengan cermat. Tapi masa tu masih tak ada buku lagi. Buku yang macam bagi panduan, nak semak macam mana, nak cek macam mana, tak ada lagi. Masing-masing cuma berhati-hatilah. Dapat daripada siapa? Okey, dapat daripada dia. Dia dapat daripada siapa? Maksudnya kaji macam tu. Tapi tak ada kaedah nak tapis tu, tak ada kaedah terperinci lagi. Masing-masing buat cara sendiri. Kemudian para sahabat ni dia maksudnya boleh disimpulkan sangat berhati-hati sebab takut mereka meriwayatkan hadis yang palsu.
So kat sini jelas tak? Kalau jelas, cuba keluarkan jari tu, type lah jelas. Nak tengok sikit, ada bergerak-gerak sikit kan tangan kan. Jelas tak yang kat sini? Zaman Rasulullah dan zaman para sahabat. Okey, dia tak banyak beza dengan hadis riwayah ni daripada sudut zaman sejarah perkembangan. Okey, terima kasih pada yang komen. Okey, kemudian dia cuma ada tambah dekat zaman ni. Bermula hadis riwayah dekat zaman tabi'in kan. Hadis dirayah dia bermula pada zaman atba' tabi'in. Atba' tabi'in. Dia bermula kat situ. Kemudian tapi walaupun dia bermula kat situ, maksudnya dah bermula dibukukan, tapi penulisan tu masih berselerak lagi. Berselerak, tak kemas lagi penulisan tu. Jadi ilmu itu adalah maksud dia lah dia punya perkembangan dia. Okey, sekarang ni Ustaz nak masuk pula bidang ilmu hadis riwayah. Bidang ilmu hadis riwayah. Ni bukan riwayah sebenarnya. Bidang ilmu hadis dirayah sebenarnya. Saya nak betulkan dulu kat sini. Bidang ilmu hadis dirayah. Okay. Alright. Bidang ilmu hadis dirayah ni ada 3. Sampai kiamat pun ada 3. Pertama, dia akan kaji dari sudut sanad dan perawi. Yang kedua, dia akan kaji matan. Yang ketiga, dia akan kaji sanad dan matan. Okay, awak kena tengok betul-betul slide ni. Kalau tak nanti awak akan rasa macam susah benda ni. Tapi tak susah pun kalau awak betul-betul tengok slide ni. Okay, pertama. Okay, bidang ilmu hadis dirayah. Yang kaji sanad dan rawi. Okay, dia ada 4. Pertama dinamakan jarah wa ta'dil. Kemudian yang kedua, tabaqat ar-ruwah. Yang ketiga, rijalul hadis. Yang keempat, tarikh ar-riwayah. 4 bidang ni. Kalau soalan tanya, senaraikan bidang ilmu hadis dirayah dari segi sanad dan rawi, 4 ni. Jarah wa ta'dil, tabaqat ar-ruwah, rijalul hadis, tarikh ar-ruwah. Benda ni memang tak boleh hafal terus sekarang lah, mustahil. So awak akan hafal dengan orang kata kena hafal lepas ni lah. Kena hafal. Nak tak nak, memang kena hafal. Itu tak ada jalan lain. Cuma nak terangkan apa benda jarah wa ta'dil semua ni. Okey, ini adalah tabaqat. Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Bila sesuatu hadis tu cantik daripada tabi'in, daripada sahabat sampai kepada Rasulullah, itu namanya sanadnya bersambung. Okey, sanadnya bersambung. Okey, awak tengok kat dalam gambar ni Tengok baik-baik. Ahmad dapat daripada Ali. Ali dapat daripada Abu dapat daripada Yusuf dapat daripada Ubay dapat daripada Omar dapat daripada Jamal dapat daripada Siti dengar daripada Rasulullah. Ini dinamakan sanad. Sanad tu maksudnya kau dapat daripada siapa. Okay. Yang berwarna kuning tu ialah Ustaz gambarkan mereka ni adalah daripada golongan tabi'in. Lepas tabi'in. Yang warna biru tu tabi'in. Kemudian yang warna merah tu sahabat. Kemudian Rasulullah. Macam Ustaz sebut tadi kat atas ni, dikenali ikut susunan galur ni. Okey. Jadinya ilmu hadis yang kaji dari sudut sanad ni, dari sudut sanad ni pertama dia kaji. Contoh Yusuf. Yusuf ni dia berada di tabaqat mana? Itulah maksudnya kaji dari sudut sanad. Bila kaji dari sudut sanad, Yusuf ni dia lahir bila? Bila dia lahir bila? Dia mati bila? Maka itu namanya adalah ilmu tarikh ar-riwayah. Tarikh ar-riwayah ni maksudnya ilmu ni, buku tu kaji dia mati bila, dia hidup bila, dia mati bila. Itu je. Bila dapat hadis, ada nama Yusuf.
Yusuf tu perawi. Perawi yang ada pada sanad ni. Perawi yang ada pada sanad ni kan, Yusuf tu, warna biru tu. Jadi ulama hadis akan cakap, Yusuf ni, dia lahir bila? Dia mati bila? Jadi nama ilmu tu adalah ilmu tarikh ar-ruwah. Jelas tak yang kat situ dulu? Kalau jelas, bagi tahu jelas. Okey, dia kena slow-slow kat sini. Takut ada yang akan confuse. Ini maksudnya semak dari sudut sanad tadi tu. Dalam sanad tu mesti ada perawi. Okey, alright. Kemudian kita dah tahu, okey, Yusuf ni dia hidup zaman tabi'in. Dia mati pun zaman tabi'in juga, kan? Jadi dia ni kita tahu dah. Okey, itu namanya ilmu tarikh arwah. Arwah tu tarikh perawi. Okey. Kemudian dalam sanad ni, yang sanad ni Ahmad sampai Siti tu, sanad ni perawi-perawi yang bermacam-macam color ni, kita ambil contoh nama Ubay lah. Okey, Ubay. Ubay ni, dia ni dulu belajar kat mana? Dia ni orang ni macam mana? Soleh ke dia? Ke dia ni jenis suka buat maksiat? Dia ni macam mana jenis perangai dia ni? Dia ni belajar sampai mana? Kan? Ilmu yang kaji benda-benda tu, namanya ialah Rijalul Hadis. Rijal tu lelaki. Lelaki tu maksudnya dia ambil simbolik lah, lelaki. Kalau orang perempuan pun ada yang riwayat hadis. Maksudnya ilmu Rijalul Hadis ni dia kaji. Perawi tu pelbagai aspek. Belajar kat mana, dia ni perangai macam mana, pakaian dia macam mana. Jadi itu namanya Rijalul Hadis. So faham tak Rijalul Hadis tu? Yang kalau nampak dalam paparan tu, kalau faham, awak tulis kat dalam chat tu, tulis je faham. Rijalul Hadis. Itu Rijalul Hadis. Okey, alhamdulillah. Rijalul Hadis. Kemudian kita tengok pula Abu. Kat situ ada nama Abu kan. Okey, Abu ni kita dah tengok tadi, dia lahir bila, dia mati bila. Namanya ilmu tarikh arwah. Kemudian kita kaji pula dia ni dulu belajar kat mana, perangai dia macam mana, baju dia pakai macam mana, sikap dia macam mana, sokok ke tak ke apa ke. Itu namanya tadi Rijalul Hadis. Kemudian kita tengok dia ni ingatan dia macam mana. Oh, Abu ni masa muda ingatan dia kuat. Masa dia tua ingatan dia tak berapa kuat. Jadi hadis-hadis yang disebarkan masa dia tua, kita kena hati-hati. Maksud tu, sebab itu kaji dari sudut sanad dan rawi tu. Nak pastikan kualiti hadis tu, Islam tu terpelihara. Ilmu yang kaji dari sudut ingatan perawi ni, yang ada kat sanad ni, ingatan tu, namanya ilmunya ialah Jarah wa Ta'dil. Jarah wa Ta'dil. Itu yang ketiga. Jarah wa Ta'dil. Nak kaji hafazan perawi ni macam mana? Dari sudut keadilan dia tu macam mana? Keadilan dia dalam menetapkan hadis tu. Adil tak dia dalam mengajar tu? Adil hadis tu. Tepat tak dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah tu? Macam tu. Jadi sekarang ni dah ada 3. Jarah wa Ta'dil. Kalau awak faham Jarah wa Ta'dil ni, apa yang Ustaz sebut ni, awak tulis nombor 3. Jarah wa Ta'dil. Jarah wa Ta'dil. Okey. Alright, ramai yang tulis nombor 3. Kemudian dalam sanad ni ada perawi ni, kita nak tahu Omar ni dia kat tabaqat mana? Omar tu. Kita dah tengok tarikh hidup dia bila, mati dia bila, kita dah kaji. Kemudian kita tengok pula dia ni berada kat tabaqat mana, maka itu dinamakan, bila tengok tabaqat mana, ilmu tu ada ilmu tabaqat ar-ruwah. Tabaqat ar-ruwah. Jadi ada 4 semuanya. Jarah wa Ta'dil, kaji dari sudut hafalan. Macam mana perawi-perawi semua tu, daripada bawah sampai ke atas. Rijalul Hadis, kaji macam mana sikap, aspek perawi-perawi ni semua. Tarikhur ruwah,
check bila dia lahir, bila dia mati. Sebenarnya nak tahu hadis ni betul ke dia dapat ni. Kemudian tabaqat arwah, dia ni berada di zaman mana? Tabaqat yang mana? Itulah pembahagian yang pertama. Bidang ilmu hadis dari sudut sanad dan perawi. So macam mana? Awak semua okey tak buat masa ni? Cuba voice sikit. Tak ada rasa cakap sorang-sorang ni. Setakat ni okey. Setakat ni okey kan? Alhamdulillah. Boleh. Rasanya jelas kan? Jelas Ustaz. Tadi masa Ustaz buat gambar ni, anak Ustaz tanya, ayah ni buat apa ni? Ada warna-warna kuning, ada warna biru. Oh, ayah tengah ajar ilmu hadis riwayah. Dia tanya pula Ustaz, anak Ustaz ni baru dah jam 4. Perawi tu apa? Dah lama dia pula ambil SPM sekejap gini kan. Dia tanya semua tadi ni. Advance sikit lah dia. Tapi entah dia ingat ke tak sekarang ni kan, sebab petang tadi dia tanya. Okay. So, dah settle lah yang pertama. Yang ni. Dah settle dah. Dah settle dah yang sanad dan perawi. So, kita tengok pula yang kedua dari sudut matan. Ini contohlah. Ahmad dapat daripada Ali, Ali dapat daripada Abu, dapat daripada Yusuf, Ubay, Omar, Jamal, Siti, sampai kepada Rasulullah. Ini sanad. Dalam sanad ni mesti ada perawi kan. Okey. Sekarang kita tengok pula. Dia kaji dari sudut matan pula. Okey, kita dah tengok dah. Oh, dia ni zaman tu, dia hidup bila, apa semua settle lah. Sekarang ni kita tengok apa yang kata-kata yang dia bawa tu. Okey, apa kata-kata yang dia bawa tu. Kata-kata yang dibawa tu, yang dikaji ada 4 benda. Pertama, gharibul hadis. Hadis, gharibul hadis ni maksudnya hadis yang dia bincangkan, kalau dalam teks hadis tu ada maksud-maksud perkataan yang susah nak difahami. Baca hadis tu tak tahu ni perkataan ni nak cakap apa sebenarnya. Maka dia akan tengok kepada hadis-hadis yang lain. Dia akan tengok kepada hadis-hadis yang lain. Ada tak perkataan ni? Ada tak perkataan ni? Contoh ada satu hadis tu, Nabi tak terima wahyu selama 40 hari. Okey, betul lah. Macam mana ada satu hadis dia buat penambahan. Dia tambah dan menyebabkan Nabi macam nak bunuh diri. Tak boleh nak difahami. Takkan Nabi nak bunuh diri? Itu namanya gharibul hadis. Hadis tu pelik. Macam susah nak difahami. Bila tengok-tengoklah rupanya matan tu tak betul. Sebab tu perlu ilmu hadis dirayah ni dari sudut matan tadi tu. Sanad dah betul. Rupa-rupanya ada penambahan lagi dekat situ. Nampak? Orang buat, ibarat macam ni lah. Orang bawa dadah, dekat airport dah lepas. Tapi bila sampai kat negara orang tu kan toy lagi kan. Maksudnya ini tapisan yang kedua tau. Dah semak sanad, kita semak pula matan. Semak matan supaya tak berlaku kesilapan. Jadi ilmu yang kaji perkataan dalam matan tu yang rumit, awak ingat je, kaji perkataan dalam matan hadis yang rumit, yang susah, namanya gharibul hadis. Okey. So macam, okey, gharibul hadis. Boleh Ustaz. Boleh. Okey, tu gharibul hadis. Yang kedua, kita tengok yang kat bawah tu ya. Asbabul wurudul hadis. Hadis ni kenapa dia ada? Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan dimulai dengan niat. Kenapa Nabi cakap hadis tu? Oh, rupanya dulu masa Nabi nak hijrah, ada orang ni dia nak hijrah juga. Tapi dia bukan hijrah sebab agama Islam, sebab nak kahwin dengan perempuan. Apa sebab? Jadi kita kaji apa sebab hadis tu, namanya asbabul wurud hadis. Kita kaji hadis ni, dia ni asalnya ceritanya pasal apa? Itu asbabul wurud hadis. Kalau Al-Quran kita panggil apa? Asbabul Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Okey, bagus. Kemudian yang kat atas tu, nasikh wal mansukh. Bila dapat satu hadis, kemudian hadis tu bertentangan dengan hadis yang satu lagi. Bertentangan tu maksudnya contoh. Contoh macam dalam ayat Al-Quran lah. Ayat Quran mula-mula suruh kita solat arah ke Baitul Muqaddis. Kemudian turun ayat suruh kita menghala ke Kaabah.
Jadi kita dah tak perlu dah guna hadis ayat Quran yang menghadap ke Baitul Maqdis tu. Yang menghadap ke Baitul Maqdis tu dah mansukh. Yang menghadap Kaabah tu namanya ayat nasakh. Macam tu juga hadis. Ada hadis yang hukumnya dah dimansuhkan. Jadi kita pakai yang baru. Jadi itu namanya ilmu nasikh wal mansukh. Kaji hadis, hadis ni Nabi dah pernah mansuhkan dia. Jadi mengkaji tu namanya ilmu nasikh wal mansukh. Kemudian yang keempat, mukhtalafal hadis. Mukhtalafal hadis ni maksudnya apabila ada percanggahan. Hadis tu ada dua percanggahan. Hadis sahih yang pertama kata Nabi kencing duduk. Hadis sahih yang kedua kata Nabi ada pernah kencing berdiri. Jadi dia jadi bertentangan. Nabi ni buat yang mana satu? Jadi bila nak membincangkan hadis ni, nak bagi clear, nak bagi orang Islam faham supaya tak terkeliru, maka dinamakan kaji matan tu namanya mukhtalafal hadis. Ilmu tu. Ilmu nak bagi kita ni orang Islam ni tak pening. Jadi matan ni, ni macam ni, ini macam ni. Jadi ulama ni dia ambil hadis ni, dia combinekan, dia kaji, kemudian dapat keputusan dia macam mana. Boleh ke tak boleh, itu namanya ilmu mukhtalafal hadis. Bila ada hadis yang bercanggah, kemudian mereka akan membincangkan dia, menetapkan hukum bagi hadis yang bercanggah. So, itulah untuk matan. Jelas matan? Jelas Ustaz. Dia tak ada jalan lain, dia tak ada jalan ada pil boleh ingat istilah-istilah ni. Macam awak belajar apa-apa subjek pun kan, account, kalau perniagaan nak kena hafal kan, apa nama borang-borang nak daftar perniagaan, itu benda yang kena hafal. Tapi hari ni Ustaz bagi awak kefahaman. At least bila awak dah faham, awak senang nak hafal. Senang nak hafal. Okey, kemudian kita yang ketiga, tadi dia kaji sanad. Kemudian dia kaji matan. Yang ini dia kaji sanad dan matan. Kaji sanad dan matan. Iaitu ilal hadis. Ilal ni cacat. Jadi dia nak kaji, kat hadis ni ada kecacatan tak? Kecacatan ni kadang-kadang susah nak dikenal pasti. Sanad cantik, matan cantik. Contoh macam mana Ustaz kata sanad cantik, matan cantik? Okey, contoh dalam gambar ni. Ali dapat daripada Abu. Ali dengan Abu ni kan hidup satu zaman. Tengok sekali pandang cantik tu. Tapi rupa-rupanya Ali ni memang hidup sezaman dengan Abu. Tapi Ali ni tak pernah jumpa Abu. Macam awak lah hidup sezaman dengan Tun Dr. Mahathir. Tapi tak semua orang pernah jumpa Tun Dr. Mahathir daripada depan. Kan? Jadi bila berlaku macam tu, rupanya dia dah buat satu orang kata macam penipuan jugalah. Jadi hadis tu lah dinamakan macam cacat lah. Jadi ini kecacatan ni susah nak didetect. Tapi bila ada, namanya ilal hadis. Kemudian takhrij al-hadis. Takhrij al-hadis ni, kita nak bincangkan hadis ni dengan matan ni apa cerita dia. Macam kita belajar kat sekolah lah kan. Ni hadis tentang masa lapang. Jadi dia macam, ni hadis ni sumbernya daripada mana hadis ni. Itu namanya takhrij hadis. Kita dapat satu hadis, kita takhrijkan dia. Kita keluarkan. Takhrij ni kharaja kan. Kita keluarkan dia. Dia daripada mana asal dia ni. Itu namanya takhrijul hadis. So, itulah dia pembahagian hadis riwayah dan hadis dirayah. Sebab kalau tak silap Ustaz, tahun lepas yang ajar benda ni Ustazah Zuraini, betul ke? Betul Ustaz. Sebab Ustaz tak ajar awak yang tajuk ni. Ustaz masuk tahun lepas jumpa awak semua pun Ustaz jumpa dah, orang kata dah setengah tahun kan. Tapi alhamdulillah lah dapat juga kita berjumpa kan. Awak syukur ke jumpa Ustaz? Ya, sangat. Sangat? Syukur Ustaz. Mudah-mudahan. Syukur Ustaz. Jelas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kan pada awak semua. Jadinya itulah dia hadis riwayah dan hadis dirayah yang selama ini boleh dikatakan ramai orang kata macam mana murid-murid macam takut lah. Macam